Sebelum aku memulakan video ini, di sini aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Haziq Kale dengan sumbangan sebanyak $38.99. Thank you so much my brother. Kemudian Zio Zaki Khairi dengan sumbangan sebanyak RM45. Terus sukses bro. Yare katanya. Terima kasih banyak-banyak guys. Alhamdulillah. What up gang? Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto, yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Seperti yang dijangkakan guys, spoiler kali ini masih akan diteruskan dengan flashback dari Kuma. Dan maybe this chapter will be the most sad chapter di antara chapter-chapter yang lain. Setelah Kuma kehilangan ibunya, lalu dia juga telah kehilangan ayahnya, di mana ayahnya mati dibunuh di hadapan mata kepalanya sendiri. Dan kali ini satu lagi tragedi yang sangat menyedihkan telah berlaku dalam hidup Kuma. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom let's proceed with the content. Spoiler, One Piece 1098 ini aku dapatkan dari Pew Peace, dan title untuk chapter 1098 adalah Bonnie's Birth, yang bermaksud kelahiran Bonnie. Sebelum ini kita telah tahu bahawa Ginny telah diculik, dan keadaan itu mengejutkan Monkey D. Dragon. Dan yes, pada spoiler kali ini juga sudah mengkonfirmasikan kepada kita yang Ginny diculik dan dipaksa untuk menjadi isteri kepada Celestial Dragon. Tapi yang menjadi persoalannya, kenapa Celestial Dragon mahu berkahwin dengan Ginny? Bukankah Ginny adalah musuh World Government? Kenapa tak dibunuh sahaja Ginny ini? Atau World Government mahu gunakan kepakaran yang ada pada Ginny, di mana Ginny seorang yang licik dan mahir dalam pencarian maklumat. Kemudian selepas 2 tahun, Ginny telah dibebaskan dari penghambaan disebabkan dia mempunyai satu penyakit yang boleh bawa kepada mati. Kemudian sebelum Ginny mati, Ginny sempat kontak atau menelefon kepada Kuma untuk kali terakhir. Dalam percakapan mereka itu, Kuma dapat mengesan di manakah lokasi dan keberadaan Ginny, dan setelah itu Kuma terus berteleportasi ke sana. Tapi ternyata semuanya sudah terlambat. Walaupun usaha sudah membuahkan hasil, tapi hanya bubur yang diterima oleh Kuma. Kerana pada akhirnya apabila tibanya Kuma di sana, ternyata Ginny telah pun mati. Dan bersama Ginny ketika itu ada seorang baby, dan baby itu ternyata adalah Bonnie, di mana Bonnie juga telah disumpah dengan penyakit yang sama seperti Ginny. Dan disebabkan itu Kuma telah membesarkan dan menjaga Bonnie, dan kita akan melihat yang mereka membesar bersama-sama. Dan di akhir chapter, King Bekori telah kembali semula ke Sorbet Kingdom dan melakukan kekecohan lagi. Dan tamat untuk spoiler kali ini. Tak sangka chapter demi chapter dipersembahkan kepada kita berkenaan flashback Kuma. Sungguh menyedihkan. Mula dari Kuma kecil sehingga sekarang, kisah hidup Kuma tiada langsung keadaan yang boleh menghentikan kita dari air mata ini untuk mengalir. Dan for me, memang tak dinafikan lagi, flashback Kuma lah antara flashback yang paling derita sekali, kerana dahlah dulu pun hidup dia tak boleh begitu sempurna sangat kan. Dan sehingga chapter kali ini pun masih sama, hanya penderitaan dan kesedihan yang terpapak. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah minggu depan break. Jadi kita kena tunggu 2 minggu lagi lah untuk chapter 1099. Jadi kalau korang mempunyai pendapat tentang chapter ini, dropkan komen korang semua di bawah, dan nantikan juga full spoiler ataupun chapter review dari aku. Dan aku berjanji untuk berusaha akan kasih korang feeling yang sungguh mendalam untuk review chapter 1098 ini. Alright, berkenaan dengan spoiler ni, apa yang kita pelajari bahawa Oda adalah seseorang yang kita langsung tak boleh nak predict ke mana hala tuju dia. Bukan nak kata langsung lah, ada kalanya kita buat assumpsi kan. Assumption tu tepat, betul lah juga kan. Tapi itulah, kali ni memang menyasar semua tekaan, semua prediksi, semua teori, semua ke laut. Akhirnya yang benar adalah rupa-rupanya Bonnie tu memang betul anaknya kepada Ginny, tapi hasil daripada persenyawaan dengan orang lain lah, bukan dengan Kuma. Aku ada baca beberapa teori juga yang mengatakan bahawa telah berlaku cinta 3 segi di antara Ginny, Kuma dan juga Monkey D. Dragon. Katanya sebelum ini Dragon juga menaruh minat kepada Ginny, sedangkan Ginny pula menaruh hati kepada Kuma kan. Tapi Kuma tak adalah dengan Dragon pula kan. Jadi rupanya bukan 3 penjuru, sekali jadi 4 penjuru brother. Tiba-tiba ada pula peranan Celestial Dragon yang memaksa Ginny untuk kahwin dengan dia lah. Kita tak tahu sebab apa Celestial Dragon ni berminat untuk menjadikan Ginny ini sebagai isteri dia. Tak tahu macam mana keadaan itu boleh berlaku. Mungkin kita kena tunggu full spoiler nanti. Tapi dekat sini, perkara yang terfaktakan adalah sebenarnya Bonnie adalah memiliki darah Celestial Dragon, darah Satria.
Kan. So dekat situ kita dah mungkin dapat ada sikit lah jawapan nampaknya kan. Ingat lagi tak dalam beberapa chapter yang sebelum-sebelum ini, yang lama dululah kan, yang telah berlalu, yang mana apabila si Blackbeard telah berjaya menawan Bonnie dan juga seluruh angkatan kru dia di satu tempat, aku pun tak ingat tempat tu nama apa. Lepas tu dia call lah, hello Encik Marine, sila hantar kapal, kami dah tak nak, kami dah letih dah naik rakit. Blackbeard kan dulu awal-awal dia tak ada kapal, dia ada rakit je. Lepas tu dia nak lah beberapa battleship milik Marine in exchange of si jewelry Bonnie ni. Masa dekat tempat, sekali yang datang bukannya adik-adik yang datang, rupanya Hakahinu Sakazuki kan. Jadi diorang terpaksalah meninggalkan Bonnie dekat situ. Dah halih-halih tiba-tiba Bonnie tu boleh pula dia terselamat daripada cengkaman World Government ataupun Marine ataupun penjara Impel Down ataupun NS Lobby. Tak ada apa-apa, bukan tak ada apa-apa hukuman, tak tahulah selepas tu kenapa kan. Tapi kita boleh melihat bahawa jewelry Bonnie berjaya terselamat daripada keadaan itu. So dekat sinilah mungkin rupa-rupanya dia ni ada darah Celestial Dragon yang dia dapat pardon ataupun kemaafan, pengampunan kan daripada pihak Celestial Dragon ni untuk dibebaskan. So kat situ adalah jawapan sikit. Mungkin macam gitulah dia punya huraian dia. Tapi apa-apa pun itulah, Oda ni memang sungguh-sungguh licik. Kelicikan dia ni memang luar bi. Kita tak boleh nak predict langsung lah, susah lah nak predict ni. Kau tengok lepas watak Genie ni dia tumbuh dewasa, banyak gila teori-teori yang keluar berkenaan dengan Bonnie dengan Genie ni. Ada yang mengatakan Genie itu sebenarnya Bonnie, termasuk akulah, aku pun merasa yang demikian juga kan. Kemudian ada juga mengatakan Genie adalah ibunya kepada Bonnie. Ini yang paling dekat lah dan inilah yang paling tepat sekali. Lepas tu ada juga mengatakan Genie adalah ibu kepada Luffy. Ini kita tak tahu macam mana lagi. Lepas tu katanya Luffy dan Bonnie bersaudara kerana ibunya adalah Genie. Mungkin diorang nak kaitkan Genie ni kahwin dengan Monkey D. Dragon lah kot. Kalau macam itulah argumentnya, maka dekat sini dah boleh ditendang dah pendapat tersebut. Kemudian ada yang mengatakan bahawa Bonnie itu klon daripada Genie dan ini juga telah salah. Kemudian ada lagi pendapat mengatakan Genie masih hidup tapi dalam keadaan tidak sadarkan diri dan terancam. Ini kita tak tahu sebab dalam chapter ni bagi tahu yang Genie telah pun mati. Kemudian ada yang mengatakan bahawa Genie adalah crocodile. Ini memang tak ada kena-mengena langsung. So dalam chapter ini kita telah mendapat tahu bahawa Genie telah pun mati. So macam mana keadaan yang Oda akan buat seterusnya kepada watak Genie ni, kita masih lagi perlu menantikan konfirmasi lanjut daripada spoiler yang bakal keluar tak lama lagi. Mungkin aku akan rahsiakan full spoiler. Kemudian kita akan sama-sama mendengar chapter review daripada Kimetsu Cover 2. Thank you guys so much kepada yang sudi menonton sampai ketika ini. Alright, jom kita baca sikit komen daripada nakama kita, daripada Kamba96. Aku rasa Genie mati masa mengandungkan Bonnie. Genie terbunuh di dalam penculikan ini dan Bonnie selamat dan dilarikan oleh World Government. Sebagai kompensasi nyawa Bonnie, nyawa Kuma dijadikan pertukaran. Inilah sebab kenapa Cyberpol teragak-agak untuk menyerang Buster Call Egghead selepas mengetahui Bonnie ada di sana. Saturn ada mengatakan, we don't have any need for these girls anymore. Mungkin selepas Kuma melarikan diri daripada Marijoa, perjanjian antara World Government dengan Kuma telah pun tamat. Seterusnya daripada Izha Kamsani, Bonnie anak Genie dengan Tenryubito. Dia kena kahwin paksa dengan sampah Tenryubito. Selepas 2 tahun diculik, lahirlah Bonnie. Bonnie tu sebenarnya anak angkat Kuma je. Mungkin ni dia dah baca dulu spoiler tu, barulah dia komen. Tu pun 1 hour ago tadi kan. Seterusnya daripada Abdul Bashid Azmi, saya suka channel Abang Kimi sebab di samping bahas anime ada dakwah. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya pun begitulah, tak ada pandai mana pun. Kita hanya berkongsi pendapat kita, kita hanya berkongsi apa yang kita dengar daripada ulama-ulama. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini, and see you guys in the next content. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi